Dulu tahun 2000, saya ingat 2006. Saya masuk 2006 dan saya grad 2009. Penyesalan saya ialah tahun terakhir itu saya tak berjaya menggagalkan paper makroekonomi. So kalau saya gagalkan, saya boleh extend 1 sem ataupun 1 tahun. Jadi bila tak gagal, maknanya kita boleh grad. Dan saya rasa tak cukup puas duduk di kampus 3 tahun. Sedangkan kawan-kawan kita macam saudara Asma'alih ni, dia masuk 2007, dia grad 2017. Bukan sebab dia tak skor, bukan. Tapi dia punya semangat dan keseronokan dalam kampus itu sebenarnya satu benda yang tak boleh diulang. lagi lama. Jadi sebenarnya kehidupan di kampus ni bagi saya sangat indah lah, sangat menarik. Dan kita kalau kita dah habis first degree ni, kita rasa nak repeat balik sebenarnya. Waktu tahun 2014 saya ada menyunting atau saya ada menulis buku Mahasiswa Bangkit. Waktu itu buku yang saya ingat buku yang ketiga saya. Dan saya letak saudara Adam sebagai cover depan lah. Dia tak tahu kalau dia baca kita nak buku tu kan, Mahasiswa Bangkit, baca lah. So gambar Adam kat depan. Dan satu lagi yang saya letakkan di depan ialah saudara Abu Kasim Azmi, pimpinan PKPIM yang meninggal aksiden di Gambang tak silap. Saya sengaja saya letakkan, saya taklah rapat dengan Adam, saya ingat tak jumpa personal pun waktu itu. Begitu juga Abu Kasim pun saya tak rapat. Tapi saya admire pada kualiti yang ada pada pimpinan muda yang berani, yang ramai orang tak sanggup nak buat apa yang mereka buat. Saya juga terlibatlah sikit sebanyak berdemo, bertanding dalam pilihan raya, bergaduh dengan ACP dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok ada kawan-kawan kita yang sanggup untuk korbankan diri, khususnya waktu mereka mahasiswa, itu bagi saya satu benda yang besar yang perlu didukung oleh generasi mereka. Dalam Mahasiswa Bangkit saya pernah sebutkan bahawa student sarjana muda lebih kurang 400,000 setahun, enrollment setahun. Kalau campur dengan di universiti swasta yang ambil diploma, yang ambil master dan sebagainya, jumlah dia 1 juta. Jumlah 1 juta ni kalau bahagi dengan 222 parlimen, kita ada lebih kurang saya ingat 3-4 ribu pengundi yang boleh jadi penentu kepada kemenangan di kerusi itu. Tetapi masalah kita, mahasiswa kita tak bersatu. Daripada zaman saya lagi, sebelum saya juga, dan saya rasa sekarang pun yang bergerak berjuang ini muka-muka sama saja. Masa mahasiswa tidak bersama. Ini kelemahan kita. Dan saya tak tahulah mungkin akan datang ataupun bila mahasiswa boleh bersatu, mengangkat suara anak muda dan mahasiswa dan menjadi satu force yang kuat dalam masyarakat. Saudara, kita ada 32 juta rakyat dalam negara kita. Daripada 32 juta, 17 juta ialah tenaga kerja. Maknanya yang usia antara 18 hingga umur bekerja habislah 60 ataupun 65. Daripada 17 juta ini, 90% ialah pekerja dalam sektor swasta. Hanya 10% saja dalam sektor awam. Maknanya 1.6 ataupun 1.7 juta. Daripada jumlah itu, majoritinya dalam sektor pendidikan, kemudian dalam sektor kesihatan dan beberapa yang lainlah, polis, tentera dan sebagainya. Dan daripada jumlah 17 juta itu yang terlibat dalam penggubalan dasar ataupun menjadi ahli legislatif yang berbahas di Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga di Dewan-Dewan Negeri, jumlahnya tak sampai 1000. Di Dewan Rakyat kita ada 222 orang. Jumlah DUN dalam negara kita 587. Kalau campur dengan DUN lantikan di Terengganu dan Sabah, mungkin dalam 600 orang. Kalau campur juga mungkin ahli-ahli PBT kita, keseluruhannya saya ingat dalam mungkin mencecah 2000. Ini kelompok kecil, dan kita dalam parti politik ini sebenarnya berjuang merebut tempat dalam jumlah yang kecil ini, yang kalau diperatuskan pun tak sampai 0.01% pun, kecil. Tetapi penting kerana jumlah yang kecil inilah yang akan menentukan perjalanan tamadun
yang menentukan sistem itu outdated ataupun masih boleh berfungsi dengan baik. Saudara Adam sebut dengan panjang soal sistem kita yang perlu diperbaiki. Kita yang bergebuk tempat-tempat dalam politik ini, saudara, jumlah yang kecil yang memang akan mengorbankan masa kita, masa bersama dengan keluarga kita. Tetapi kita perlu ke situ, kerana kalau kita tengok di Indonesia umpamanya, bagaimana peralihan daripada tamadun era pemerintahan zaman Soekarno. Soekarno hebat, dia dapat merdeka melalui kekuatan yang digabungkan Nasakom. Tetapi kita jangan lupa, di Indonesia ini ada satu tempoh Gestapo ataupun tragedi 30 September 1965. Saya rasa ramai student yang tahulah bagaimana general-general utama di Indonesia dibunuh. Dan waktu itu Indonesia mula menilai bahawa sistem di bawah Soekarno itu sudah tidak kompatibel dengan Indonesia. Akhirnya Soeharto ambil kuasa, merehatkan Soekarno, dan Soeharto bangun dengan Orde Baru. Dan Orde Baru ini adalah suatu pemerintahan yang stabil, yang kuat, yang kukuh. Dan Indonesia pada tahun 80-an dia telah capai tahap sara hidup beras. Maknanya rakyat dia, seluruh Indonesia, dia boleh keluarkan beras yang cukup untuk rakyat dia makan. Kita sampai sekarang kita tak cukup. Kadar sara hidup, sara apa nama istilah di SSL ke apa, 65% saja beras kita terpaksa import daripada Thailand. Tetapi di Indonesia, di bawah Orde Baru, dia telah capai tahap itu. Tetapi sistem yang stabil dan kukuh di bawah Soeharto ini, apabila berlaku zaman peralihan masa dan sebagainya, dia mula diresapi dengan kronisme, nepotisme. Ahli keluarga terdekat mula ambil dan merakus, ambil kekayaan. Soeharto bukan orang yang jahat, tetapi sistem yang dipertahankan oleh Soeharto menyebabkan ruang untuk rasuah itu berkembang biak dengan begitu dahsyat sekali. Dan waktu itu yang menjadi penamat kepada zaman Soeharto ialah kebangkitan mahasiswa, yang bukan hanya mengorbankan masa, tenaga, wang ringgit, tetapi juga mengorbankan nyawa mereka. Mereka tak sempat berkahwin, tak sempat berkeluarga pun, tetapi mereka akan dikenang dalam sejarah sebagai orang yang membawa kepada era baru mahasiswa, era baru Indonesia. Hari ini Indonesia semakin laju memotong banyak negara di Asia, malahan sedang menuju ke arah negara yang besar dalam negara kita. Mungkin sikit masa lagi masuk dalam G7. Saya ingat sekarang dah G20 ekonomi mereka. Semua itu tidak akan dicapai sekiranya tidak ada golongan mahasiswa yang berani berkorban, mengorbankan diri mereka. Kerana perubahan sistem ini ialah perkara yang cukup mustahil. Ada dua benda saya rasa aset pada negara kita, aset ataupun harta kita. Yang pertama ialah negara. Kita ada negara. Orang Rohingya tak ada negara, dia terpaksa pindah ganda. Tetapi hanya ada negara tak cukup untuk kita hidup dengan sejahtera. Selain daripada negara, kita perlu kepada satu sistem pemerintahan yang kompatibel, yang sesuai dengan zaman itu. Mungkin zaman Tun Razak dulu sesuai dengan zaman dia, dengan kita tak sesuai. Kita kena revise. Sebab itu Ismail Sabri sendiri sebut 170 akta outdated, perlu dikaji semula. Tetapi legislator dalam negara kita sibuk mengutamakan kerja bagi beras, bantu orang banjir itu sebagai prioriti utama. Akhirnya undang-undang kita usang, outdated, dan tidak ada intelektual yang berani ke depan mengangkat suara ke arah pembaharuan. Dan semua ini sebenarnya di bahu kita, di bahu saudara yang berada di kampus, yang kami menyesal ni dah tinggalkan kampus. Ini semangat, ini semangat yang harus saya rasa ada pada kita. Kerana kalau sistem tak diperbetulkan, semalam saya di Putrajaya saya sebut skandal 1MDB ini berlaku sebab dua. Yang pertama sebab ada orang nama Najib yang perangai jahat, macam Najib dah jadi Perdana Menteri. Tetapi yang membenarkan berlaku 1MDB ialah sistem kita sendiri yang membuka ruang dan peluang untuk orang seperti Najib untuk merompak dan mencuri harta kita. Kalau salah satu tak ada, dia tidak akan berlaku. Najib kita dah tangkap, dah penjarakan, tetapi sistem yang rosak sebenarnya masih rosak. Sebab itu kalau ditanya saya
Saya anak nak masuk 5. Kalau fikir kalau fikir nak seronok, kita duduk rumah je. Saya lepas saya habis UM 2009, saya balik ke Terengganu. Sebab tu saya tak dapatlah nak bersama bendera dengan Adam dan sebagainya, sebab mak saya ni ibu tunggal. Jadi saya buat keputusan balik duduk Terengganu. Jadi banyak event-event penting di KL ini kita tengok je lah, tak dapat nak bersama. Tetapi semangat dan daya juang kawan-kawan ini sentiasa dekat dengan hati saya. Sebab itu bila Adam menang AMK tu hari, saya rasa saya paling gembira. Dan kadang-kadang kita pun terlupa kita pemuda amanah. Saya gembira bukan sebab Adam, saya gembira sebab parti keadilan mengangkat seorang yang bukan bergelumang lama dalam parti dia, yang berada di jalanan begitu lama. Belum tentu dia menjiwai idealisme parti, tetapi parti angkat. Ini bagi saya satu reformasi yang hebat pada parti keadilan yang harus kita sambut ataupun harus kita angkat semangat ini. Sebab itu dalam perjuangan generasi kita, dia bukan soal parti, dia bukan soal saya warna oranye, warna Adam saya warna merah, biru sebagainya. Ini mendesak kepada solidariti yang rentas kepada parti, yang rentas kepada ideologi politik. Sebab kita bukan perjuang parti kita perjuangkan generasi kita. Daripada 222 ahli parlimen, yang usia bawah 40 tahun hanya 12 orang, yang bawah 30 tahun hanya 2 orang. Tetapi banyak keputusan-keputusan dibuat di Dewan Rakyat yang memerlukan kepada partisipasi di kalangan orang muda, tetapi kita tak boleh, bukan sebab kita tak ada suara ataupun kuasa undi, tetapi sebab kita tak bersatu. Kita terperangkap dengan sentimen politik, kepartian, kedaerahan yang menyebabkan kita berpecah-pecah dan kekuatan itu tak disatukan. Pilihan raya 2015 ialah seharusnya menjadi tsunami kepada anak muda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.